Okey, selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan mulakan sesi PDPR kita. Cikgu akan kongsikan bagaimana cara untuk menjawab soalan modul PDPR yang kamu dapat baru-baru ini ya. Okey. Kita tengok kemahiran saintifik yang pertama iaitu soalan yang nombor 1. Okey, soalan nombor 1 yang ini. Okey, soalan nombor 1 yang ini ya. Kemahiran saintifik adalah memerhati. Cara dia adalah pertama sekali kamu kena perhatikan raja yang diberi, cari keputusan ataupun hasil daripada raja, kemudian buat perbandingan sekiranya ada dua raja dan catatkan apa yang dilihat dalam kertas sahaja. Yang ada di kertas saja kamu catat. Okey, jadi kita teruskan. Berikut dikongsikan cara untuk menjawab soalan nombor 1A. Okey, soalan nombor 1A. Untuk yang A1 tu, berdasarkan raja 1.2, apakah pemerhatian pada jarum emitter? Jadi kita lihat jarum emitter untuk raja 1.1 tidak menunjukkan sebarang bacaan. Kemudian raja 1.2 dia menunjukkan bacaan kan. Jadi jawapan kamu bacaan emitter menunjukkan bacaan ataupun jarum emitter terpesong ataupun jarum emitter bergerak pun boleh ya. Jadi soalan yang nombor 2, apakah bacaan emitter pada raja? Jadi kita lihat raja yang ini, berapa bacaan emitter yang ditunjukkan. Jadi cara untuk menjawab, cikgu akan kongsikan di muka surat seterusnya. Okey, cikgu kongsi video. Kamu boleh lihat video yang cikgu kongsi di sini. Nanti kamu boleh tengok. Okey, kemudian yang ini. Okey, kalau kita lihat pada emitter tadi, bila kita tulis dia menegak macam ini, macam pembaris, ada 1, 2, 3, 4, 5 garisan kan. Jadi di sini nilai dia 1. Jadi kamu mau tahu setiap garis ini berapa dia punya nilai. Jadi 1 bahagi dengan 5, kamu akan dapat 0.2. Jadi setiap garisan itu nilai dia 0.2. Jadi kalau di sini 0.2, 0.2 tambah lagi 0.2 dia dapat 0.4, tambah lagi 0.2 jadi 0.6, tambah lagi 0.2 jadi 0.8, kemudian 0.8 kamu tambah lagi 0.2, kamu akan dapat 1.0. 1.0 ini mewakili ataupun sama dengan 1. Okay, jadi oleh kerana tadi pada gambar raja emitter tu dia menunjukkan bacaan di garisan yang kedua. Jadi garisan kedua itu adalah 0.4. Okey. Okay, kita teruskan. Tengok di tengok sini video dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 garis kan? Di sini adalah 1. 1 kamu bahagi dengan 5, dia akan dapat 0.2. Jadi setiap garisan ini mewakili 0.2. Pada soalan, dia berada pada garisan yang kedua. Jadi, ini sama dengan 0.4. Okey. Jadi, kita teruskan lagi. Okey, yang seterusnya adalah soalan yang B. Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Jadi, pemboleh ubah seperti yang kamu sudah belajar. Ada 3 jenis pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dimalarkan, yang sama, pemboleh ubah yang dimanipulasikan ataupun yang berbeza dan berlainan, dan satu lagi pemboleh ubah yang bergerak balas yang merujuk kepada keputusan ataupun hasil eksperimen. Jadi seperti yang cikgu sudah bagi tahu hari itu, radas tidak dipertimbangkan sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Jadi jangan masukkan radas. Okay, cara menulis pemboleh ubah, seperti biasa di depan tu kita mesti tulis parameter. Parameter ni contoh dia macam panjang spring, ketebalan spring ataupun jenis spring. Okey. Jangan tulis spring sahaja. Kamu kena tulis parameter di depan tu. Okey, kena tulis parameter di depan. Kalau kamu tulis spring saja, tiada markah lah. Okey, kita teruskan. Cara mengenal pasti pemboleh ubah ada 4 cara. Yang pertama sekali daripada gambar raja. Yang kedua daripada jadual, kemudian daripada graf dan satu lagi daripada pernyataan soalan. Jadi kita lihat satu persatu. Okey, ni daripada raja.
Daripada raja, kita lihat analisis raja itu baik-baik, kita akan dapat dia punya pemboleh ubah dimalarkan yang sama. Kemudian yang dimanipulasikan, kita tengok raja ada disimpan dalam peti sejuk, ada simpan dalam suhu bilik, suhu 35 darjah Celsius dan satu lagi suhu 60 darjah Celsius. Jadi itu dimanipulasikan dan bergerak balas adalah keadaan bubur nutrien. Pada akhir eksperimen tu bagaimana keadaan bubur nutrien. Okey, daripada jadual yang ini senang ah. Setiap kali ada jadual, jadual itu mewakili pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan satu lagi pemboleh ubah yang bergerak balas. Biasanya pemboleh ubah yang dimanipulasikan ni dia sudah beri. Pemboleh ubah yang bergerak balas tu biasanya nilai ataupun sebarang pemerhatian yang kamu lihatlah yang itu adalah mewakili pemboleh ubah yang bergerak balas. Sama juga macam gambar raja yang di bawah. Ketinggian pelajar adalah dimanipulasikan. Bilangan pelajar adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, jadi kita teruskan lagi contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Yang ini, kalau ada graf, paksi Y itu mewakili pemboleh ubah bergerak balas. Kemudian paksi X mewakili pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Jadi kamu salin saja apa sini tajuk graf itu ataupun label graf, label paksi Y, paksi X tu kamu terus ambil, tulis pada bahagian jawapan. Dan contoh yang terakhir adalah daripada penyataan soalan. Baca betul-betul penyataan soalan, kamu akan dapat pemboleh ubah dimanipulasikan dan juga pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi kita tengok contoh. Raja A dan B menunjukkan eksperimen untuk membandingkan kecergasan tindak balas logam L dan logam M dengan asid hidroklorik cair. Jadi pemboleh ubah yang dimalarkan ialah asid hidroklorik cair kan? Tapi seperti biasa kena letak parameter di depan. Jadi kamu letaklah isi padu asid hidroklorik ataupun kepekatan asid hidroklorik. Kemudian yang berbeza-beza itu adalah dimanipulasikan. Dia ada logam L dengan logam M. Jadi logam, di depan perkataan logam ada parameter, tulislah jenis logam. Dan yang satu lagi, pemboleh ubah yang bergerak balas adalah hasil eksperimen. Jadi kita ambil kecergasan tindak balas itu, kecergasan tindak balas logam sebagai pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi beberapa contoh diberikan di bawah. Okey, antibiotik itu adalah dimanipulasikan sama ada dia hadir ataupun tidak. Kemudian yang ini pertumbuhan bakteri ada bergerak balas. Yang ini pun tekanan adalah pemboleh ubah yang bergerak balas dan dimanipulasikan adalah bongkar P dan bongkar Q. Kemudian dimalarkan adalah sama jisim. Dan satu lagi contoh mengkaji kekonduksian elektrik plumbum bromida. Yang ini adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi kena baca betul-betul penyataan soalan. Okey, baik. Jadi, nampaknya kita berhenti setakat ini. Jadi kita akan sambung lagi dalam sesi PDPR yang akan datang. Jadi, cikgu harap bila kita sudah berjaya menyiapkan modul, bila kita sudah berjaya menjawab semua modul, pelajar ataupun kamu akan lebih confident untuk mendapat 20 markah untuk kertas 2 sains bahagian A, soalan kemahiran proses sains. Okey, sekian dan terima kasih.